Apakah personality? Personality adalah kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang individu. Aspek psikologi telah mengatakan bahawa personality dapat dikaitkan dengan pola emosi, pemikiran dan perlakuan seseorang. Personality yang ada dalam diri individu dapat digunakan oleh pihak majikan untuk menilai perbezaan individu para pekerja dalam organisasi. Pihak majikan haruslah mengetahui setiap personaliti yang terdapat dalam diri pekerja di dalam sesuatu organisasi. Hal ini dikatakan demikian kerana personaliti yang positif dapat melahirkan pekerja yang mempunyai nilai-nilai positif yang akan menyumbang kepada tahap keberkesanan prestasi sesebuah organisasi. Dapat personaliti yang ada dalam sesebuah organisasi yang digelar sebagai Big Five. Big Five adalah personaliti yang terdapat dalam organisasi dan Big Five juga digunakan untuk memberi penerangan tentang personality individu. Personality Big Five yang pertama ialah openness atau keterbukaan. Personality openness adalah merujuk kepada tahap penerimaan individu kepada pengalaman baru dan kesediaan mereka untuk mempelajari budaya baharu. Individu yang mempunyai personality ini dikatakan seorang yang mempunyai minat yang luas, lebih kreatif dan lebih fleksibel. Mereka tidak kisah untuk belajar sesuatu yang baharu dari orang bawahan mereka dan sering muncul dengan ide yang baru. Mereka juga sentiasa bersedia untuk menerima pandangan orang lain kerana sifat keterbukaan yang ada pada diri mereka. Kedua adalah extroversion. Extroversion merupakan personality yang berlawanan dengan introvert. Individu yang mempunyai personality extroversion merupakan individu yang mempunyai pemikiran yang terbuka, peta bercakap dan bersifat agresif serta berupaya untuk mengawal perasaan. Personality ini dikatakan tidak memerlukan 100% pemantauan kerana mereka merupakan golongan yang independen. Mereka juga merupakan seseorang yang dikenali ramai akibat kepetahan bercakap di dalam sesuatu situasi. Hal ini berbeza dengan sifat introvert yang lebih pendiam atau suka mengasingkan diri dan kurang dalam berkomunikasi. Individu yang dikatakan mempunyai personality introvert adalah sukar untuk mengemukakan pandangan mereka dan lebih tertutup. Seterusnya adalah personality agreeableness, iaitu persetujuan. Individu yang mempunyai personality ini dikatakan mudah bersetuju dengan segala keputusan atau pendapat orang. Mereka adalah individu yang mudah untuk memberikan kerjasama dengan rakan sekerja, mewujudkan suasana ceria dan boleh dipercayai. Individu yang memiliki sifat consciousness merupakan seseorang yang mempunyai disiplin diri yang tinggi. Ini bagi memastikan mereka dapat mencapai kepuasan dan matlamat yang diingini. Selain itu, individu ini juga seorang yang teratur. Mereka mampu untuk mengatur dengan berkesan dengan mengikut peraturan dan perancangan yang telah ditetapkan. Seterusnya, seseorang yang bersifat consciousness memiliki sifat ingin tahu, berhati-hati, cekap, mudah menyesuaikan diri, dan bertanggung jawab. Sifat neuroticism merupakan mereka yang cenderung kepada sifat kepribadian diri yang negatif, ketidakstabilan emosi, dan dapat merosakkan diri dengan pemikiran negatif. Neuroticism juga merupakan satu perasaan dalaman seperti kegelisahan, kesedihan, kebimbangan, dan rendah diri. Keterbukaan dapat menyumbang kepada kemungkinan seseorang memperoleh posisi menjadi pemimpin. Hal ini disebabkan kemampuan untuk seseorang yang terbuka bagi memikirkan ide-ide yang baru serta cara fikir mereka yang berada di luar kotak. Seseorang yang terbuka mampu untuk mendengar pendapat, pandangan, dan teguran yang dapat membantu individu tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya sama ada mengenai cara kerja dan pandangan yang dilontarkan. Individu ini juga mudah untuk dibawa berbincang mengenai organisasi kerana keterbukaan menerima pandangan daripada orang lain dan bersedia untuk berkongsi maklumat berkaitan tugasan. Bagi mereka yang memiliki sifat ekstrovert dan kepentingannya di dalam organisasi ialah mereka mudah untuk menyesuaikan diri dan bekerjasama dengan baik dalam sesebuah organisasi. Individu yang ekstrovert bersemangat untuk melakukan sesuatu perkara jika mereka berada di dalam sesuatu kumpulan. Hal ini demikian kerana mereka mampu untuk memulakan perbualan dan mendominasinya, seterusnya menjadi ketua dan mengatur sesuatu perkara kerana keupayaan mereka yang peta bercakap dan berfikiran terbuka.
Okey, seterusnya ialah kepentingan sikap agreeableness. Sikap ini penting kerana kita boleh mencapai kata sepakat ketika melakukan perbincangan. Personality agreeableness ini akan memudahkan urusan pekerjaan berjalan dengan lancar kerana wujudnya kerjasama dan kata sepakat antara individu dengan individu yang lain. Okey, seperti yang sudah dinyatakan, agreeableness ini merupakan ciri-ciri individu yang mudah bersetuju dengan keputusan dan pendapat orang lain dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Okey, oleh itu sikap ini penting kerana akan mewujudkan hubungan yang baik dan harmoni dalam organisasi dan mengurangkan berlakunya konflik dalam dunia pekerjaan. Seterusnya ialah consciousness, iaitu kesungguhan atau ketelitian. Personality ini penting dalam organisasi kerana dapat meningkatkan hasil kerja yang dilakukan oleh seorang individu itu. Hal ini kerana personality ini melibatkan bentuk ketekalan dan kesungguhan seseorang individu dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Okey, individu yang mempunyai kesungguhan dan ketelitian dalam menghasilkan sesuatu tugasan akan menghasilkan hasil kerja yang berkualiti dan seterusnya memberi impak kepada organisasi itu. Semestinya sebuah organisasi itu akan semakin berkembang maju dengan hasil kerja pekerja yang semakin membaik dan berkualiti. Oleh itu, tingkah laku positif seperti kesungguhan, ketelitian, berdisiplin, bertanggungjawab akan menentukan masa depan sesebuah organisasi itu. Akhir sekali ialah kepentingan neuroticism. Neuroticism ini sebagai pengukur emosi di tempat kerja di mana keupayaan seseorang itu dalam mengawal emosinya. Personality ini penting dalam organisasi kerana jika seseorang individu itu dapat mengawal emosi dalamannya, ia tidak akan mempengaruhi prestasi pekerjaan. Okey, sikap ini juga merupakan sikap yang penting dalam organisasi kerana seseorang individu itu tidak melibatkan masalah peribadinya dengan kerja. Oleh itu, individu ini boleh melaksanakan tugasan yang diberikan tanpa sebarang masalah. Okey, hal ini kerana apabila individu tersebut berhadapan dengan tekanan persekitaran, dia berupaya untuk mengawal emosi dan menggunakan emosinya itu dengan cara yang baik. Jika seseorang itu tidak dapat mengawal emosinya dengan baik, semestinya ia akan menjejaskan prestasi pekerjaan dan berhadapan dengan gangguan emosi. Apa yang dapat disimpulkan ialah Big Five model iaitu openness, extroversion, agreeableness, consciousness dan neuroticism merupakan elemen yang penting dalam sesebuah organisasi. Hal ini kerana jika individu mempunyai personality yang berlawanan dengan Big Five model itu akan menyebabkan wujudnya masalah dalam organisasi. Okey, personality yang positif mampu melahirkan pekerja yang mempunyai nilai-nilai yang positif yang melibatkan emosi, kognitif, tingkah laku dan seterusnya akan menyumbangkan kepada kepelbagaian aspek keberkesanan prestasi. Sekian daripada kami, terima kasih.